Okey, dalam keadaan tindak balas, kita akan mengukur sama ada dari segi kuantiti bahan tindak balas ataupun hasil tindak balas. Okey, kat sini teacher beri satu contoh tindak balas kimia. Magnesium, 1 mol magnesium bertindak balas dengan 2 mol asid hidroklorik menghasilkan 1 mol magnesium klorida dan 1 mol gas hidrogen. Okey, masa kita buat eksperimen ni, kita akan dapati bahawa ni magnesium ni dalam keadaan serbuk Jadi dia dalam keadaan berpejal. So, bila dia bertindak balas dengan asid hidroklorik, tengok kat belakang ni, magnesium sudah tak ada. Okey, magnesium sudah bertukar kepada larutan aqueous iaitu magnesium klorida. Magnesium klorida adalah satu contoh garam yang larut. Okey, that's why dia larutan aqueous. Jadi magnesium ni dalam keadaan serbuk tadi tak ada dah. Nampak ni? Itu kita panggil perubahan kuantiti bahan itu. Kalau kita katakan kita pakai dia 2 gram. So masa kat ujung ni tak ada dah 2 gram tu, hilang dah. Okey, sebab dia bila dia bertindak balas dengan asid, macam dia larut dalam asid tu. Okey. Kemudian pada masa yang sama akan keluar juga gas hidrogen. So gas hidrogen ni makin lama makin banyak, makin lama makin banyak sehinggalah magnesium ni dah habis. Semua dah bertindak balas dengan asid hidroklorik. So eksperimen tu hasil tu akan berhenti. Gas hidrogen tidak akan ada lagi. Faham Jadi kat sini kita boleh ukur hasil dia. Okey, untuk eksperimen ni kita boleh tengok pertama dari segi kuantiti bahan tindak balas iaitu pita magnesium. Yang kedua kita tengok dari segi hasil tindak balas iaitu gas hidrogen. Gas hidrogen ni senang untuk kita ukur, sebab tu kita tengok pada dia. Kalau magnesium klorida ni payah kita nak ukur sebab dia larutan aqueous. Okey. Ni macam mana kita nak ukur gas? Gas ni sebenarnya kita akan kumpul dalam biuret semasa buat eksperimen. Okey, so tahun ni tak ada peluang kita buat eksperimen. InsyaAllah kita cuba buat eksperimen pada tahun hadapan. Okey, so masa kita buat eksperimen ni, kita dah dapat kita akan kumpul gas hidrogen macam 30 saat berapa isi padu. Kita baca pada biuret. 60 saat berapa isi padu gas hidrogen yang terbebas. Dan isi padu gas itu kita pindahkan pada graf. Okey, so graf yang kita lakarkan ni adalah graf isi padu gas melawan dengan masa. Isi padu gas yang kita ukur kat sini kita menggunakan unit sentimeter padu. So, bila kita nak plot graf ataupun lakarkan graf, make sure dekat paksi Y tu, bila kita lukis terus label isi padu gas dan unit dia sekali. Tak ada unit ni salah terus graf kita. Okey, kemudian per dengan masa. Masa ni dalam unit saat. Okey, so simbol saat tu adalah S. Kemudian kita dah dapat nilai-nilai tadi, kita pun masukkan dalam graf. Okey, tu kalau kita kena lukis graf. Tapi kalau plot graf saja ataupun lakar graf saja, kita hanya draw macam ni je. Okey, ini menunjukkan bahawa makin lama gas hidrogen makin banyak terkumpul. Makin lama makin banyak, makin lama makin banyak sehinggalah sampai satu tahap dia malar. Nampak ni? Straight. Okey, malar ni maksud dia sampai kat sini. So tindak balas dia sudah berhabis sini. Ni tak ada dah, tak ada dah. Kalau kita biar lama pun dia akan straight. Jadi tindak balas tu tamat dekat sini. Okey. Dekat dia mula-mula ni. Kat sini. Masa tindak balas tu tamat. Kenapa tindak balas tu tamat? Sebab ni magnesium telah bertindak balas lengkap dengan asid hidroklorik. Semua asid hidroklorik ni telah bertindak balas lengkap dengan magnesium. That's why gas hidrogen tamat kat sini je. Lepas tu malar.